Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan sihat belaka. Pada hari ini, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 SK, tajuk Kelab Sahabat Alam SP 3.6.2, jom belajar bersama dengan Cikgu Sabaria dalam channel Jari Jemari Alia. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini, murid-murid? Mari kita lihat standard kandungan. 3.6 menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Seterusnya dalam standard pembelajaran 3.6.2 menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. Dalam objektif pembelajaran pula, di akhir pembelajaran murid dapat menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. Seterusnya dalam kriteria kejayaan, murid boleh menulis karangan surat kiriman rasmi dengan menggunakan 3 daripada 4 maklumat dalam bahasa yang santun. Untuk makluman murid-murid, pada hari ini kita akan pelajari dalam unit 24. Cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Sila buka buku teks muka surat 137. Jom belajar. Murid-murid, pernahkah menggunakan pinggan mesra alam? Pinggan mesra alam diperbuat daripada tepung ubi kayu. Biasanya, pinggan mesra alam tahan panas sehingga 180 darjah Celsius dan boleh diurai dengan mudah, maknanya mesra alam. Aktiviti pertama. Untuk aktiviti yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca dan menjelaskan maklumat dalam petikan. Berdasarkan maklumat yang pertama, ada gambar disediakan tentang majlis keramaian. Kemudian ada maklumat tidak lupus. Yang ketiga, tidak buang. Seterusnya, kita lihat pula maklumat yang kedua. Keputusan mesyuarat Kelab Sahabat Alam Taman Kuala Ketil. Maklumat pertama,
membuat keputusan menolak penggunaan beg plastik dan produk berasaskan polistirena. Maklumat kedua, bekerjasama memantau tahap pencemaran alam. Maklumat ketiga, menggunakan pinggan mangkuk berasaskan ubi kayu dan hampas tebu untuk sesuatu majlis jamuan. Maklumat yang ketiga, boleh dimakan, boleh dibuang, akan lupus. Selain itu, berdasarkan juga dalam petikan disertakan format surat rasmi. Jadi, nanti cikgu akan bincangkan tentang format surat rasmi. Seterusnya, ada arahan iaitu kamu ahli kelab sahabat alam di tempat kamu. Seterusnya, kamu telah melihat beg plastik, mangkuk, pinggan dan cawan polistirena sering digunakan dalam sesuatu majlis. Selepas mesyuarat kelab sahabat alam diadakan, satu keputusan diperoleh. Tulis sepucuk surat rasmi kepada ketua kampung untuk memaklumkan keputusan tersebut. Jadi, murid-murid dikehendaki menulis sepucuk surat rasmi kepada ketua kampung. Murid-murid pula akan menjadi setiausaha kelab sahabat alam di tempat kamu. Aktiviti yang kedua. Sebelum itu, mari kita kenali format surat kiriman rasmi. Dalam surat kiriman rasmi, pertama mesti ada alamat pengirim yang diletak di sudut kiri surat. Yang kedua, ada garisan melintang selepas alamat pengirim. Mari kita lihat contoh sini. Ini adalah contoh alamat pengirim. Kemudian ada garisan melintang di bawah alamat pengirim. Ini ditunjukkan dalam format surat rasmi secara keseluruhan. A adalah alamat pengirim. Itu kedudukan alamat sebelah kiri. Kemudian B adalah garisan melintang yang panjang di bawah alamat pengirim. Seterusnya, mari kita lihat pula nombor 3, iaitu alamat penerima, di mana gariskan baris akhir alamat iaitu nama negeri penerima. Yang keempat, tarikh sebelah kanan surat sebaris dengan baris akhir alamat penerima. Okey, ini contoh alamat penerima. Ditulis nama, kemudian alamat. Nama negeri mestilah digariskan. Kemudian
nombor 4 tu adalah tarikh, diletakkan sebelah kanan surat sebaris dengan nama akhir alamat tempat tu, iaitu contoh sini Kuala Lumpur, kemudian digariskan. Di sini cikgu tunjukkan dalam format surat rasmi secara keseluruhan kedudukan nama dan alamat penerima, itu C situ, kemudian tarikh. Ini dua kedudukan untuk nombor 3, nama dan alamat penerima, dan yang keempat tadi tarikh. Seterusnya kita lihat pula yang kelima, iaitu jawatan atau panggilan kepada penerima surat. Contoh, tuan untuk lelaki, puan untuk perempuan. Di bawah tu ditulis contoh tuan, kemudian diakhiri dengan tanda koma di ujungnya. Ingat ya, untuk format panggilan ataupun format gelaran penerima diletak tanda koma di hujungnya. Di sini kedudukan kata panggilan hormat dalam format surat rasmi secara keseluruhan, iaitu di bahagian I, kata panggilan hormat. Seterusnya kita lihat pula yang keenam, iaitu tajuk ataupun perkara. Contoh cikgu tulis di sini ialah keputusan mesyuarat Kelab Sahabat Alam Taman Seri Jati. Ini contoh ya. Tajuk ataupun perkara mestilah digariskan dan guna huruf besar pada setiap kataan tanpa noktah di hujungnya. Tajuk mestilah digariskan. Di sini mari kita lihat kedudukan perkara ataupun tajuk dalam format surat rasmi secara keseluruhan. Di sini F tu mana murid nampak perkara ataupun tajuk diletakkan di bawah kata panggilan hormat. Seterusnya yang ketujuh, pendahuluan surat. Ini contoh dalam pendahuluan surat rasmi. Merujuk perkara di atas, satu majlis keramaian telah diadakan di Taman Kuala Ketil pada minggu lepas. Majlis keramaian ini menggunakan beg plastik, mangkuk, pinggan dan cawan polistirina yang tidak lukus dan dibuang di merata tempat. Di sini cikgu tunjukkan pula kedudukan pendahuluan dalam format surat rasmi secara keseluruhan, iaitu diletakkan selepas perkara ataupun tajuk. Di sini pendahuluan. Untuk nombor 8 tentang isi, di mana dalam surat selepas kita menulis pendahuluan, untuk isi yang pertama bermula dengan nombor 2 kerana nombor 1 tadi adalah pendahuluan. Isi pertama tentang keputusan mesyuarat Kelab Sahabat Alam
Taman Kuala Ketil telah membuat keputusan menolak penggunaan beg plastik dan produk berasaskan polistirena. Isi yang kedua iaitu nombor 3. Kelab Sahabat Alam berharap pihak tuan dapat bekerjasama memantau tahap pencemaran alam. Isi yang ketiga iaitu nombor 4. Saya berharap pihak tuan dapat menggunakan mangkuk berasaskan ubi kayu dan hampas tebu untuk sesuatu majlis jamuan. Untuk pengetahuan murid-murid, untuk bahagian isi ini, murid-murid perlulah menomborkan setiap isi. Bermula dengan nombor 2, tulis nombor 2 titik, kemudian barulah masukkan isi, jarak sedikit. Kemudian nombor 3 pun sama. Lepas tu nomborkan isi yang ketiga tu nombor 4. Ini format dalam penulisan surat kiriman rasmi. Di sini cikgu tunjukkan pula kedudukan isi surat dalam format surat rasmi secara keseluruhan, iaitu di sini. Bahagian isi H ada bermula dengan nombor 2, nombor 3 ataupun seterusnya nombor 4. Isi diletakkan di bawah pendahuluan. Harap-harap murid faham ya. Seterusnya kita lihat pula bahagian penutup iaitu nombor 9. Marilah kita bersama menggunakan produk yang boleh dimakan, dibungkus dan akan lupus untuk menjaga alam sekitar. Sekian, terima kasih. Bahagian penutup ini cikgu ambil maklumatnya berdasarkan dalam buku teks, iaitu maklumat yang ketiga. Kita telah baca maklumat ini tadi dalam aktiviti yang pertama. Di sini cikgu tunjukkan contoh kedudukan penutup, iaitu di bawah isi. Lokasinya di sini. Okey. Di sini akhiri dengan sekian, terima kasih. Kemudian kita lihat pula selepas penutup kata sekian, terima kasih, di bawahnya kita tulis pengakuan penulis surat iaitu yang benar, kemudian tanda tangan. Lepas tu ditulis nama, iaitu nama ditulis dengan huruf besar, nama penuh dengan semuanya dengan huruf besar. Kemudian jawatan, iaitu dalam surat kiriman rasmi ini jawatannya ialah sebagai setiausaha sesuatu organisasi. Di sini berdasarkan teks anda menjadi setiausaha Kelab Sahabat Alam Kuala Ketil. Di sini cikgu tunjukkan pula kedudukan tanda tangan tadi di bahagian bawah selepas sekian, terima kasih. Murid-murid boleh lihat sini di mana ada tanda tangan, kemudian nama pengirim yang mesti tulis dengan semua huruf besar, kemudian jawatan. Ini adalah contoh format surat rasmi yang sebenarnya, di mana kedudukan setiap daripada alamat pengirim sehinggalah ke bahagian tanda tangan. Diharapkan murid-murid boleh ingat tentang format surat ini.
Aktiviti yang ketiga. Dalam aktiviti yang ketiga, murid-murid dikehendaki pula membina ayat dengan menggunakan maklumat pertama. Itu murid-murid boleh lihat tadi dalam buku teks yang kita baca. Di sini cikgu telah paparkan maklumat pertama berdasarkan gambar. Jadi murid-murid menggunakan maklumat ini, iaitu majlis keramaian tidak lupus dibuang. Di sebelah kanan cikgu telah sediakan ayat yang perlu murid-murid lengkapkan berdasarkan maklumat pertama. Mari kita lihat contoh sini. Satu majlis keramaian telah diadakan di Taman Kuala Ketil pada minggu lepas. Ada tempat kosong situ, cuba murid-murid masukkan maklumat yang pertama. Ada 3 situ. Jadi jawapannya ialah majlis keramaian ini menggunakan beg plastik, mangkuk, pinggan dan cawan polistirena yang tidak lupus dan dibuang di merata tempat. Seterusnya, kita lihat pula berdasarkan maklumat yang kedua, Kelab Sahabat Alam. Ada 3 maklumat situ. Jadi murid-murid bolehlah bina ayat. Di sini cikgu telah berikan contoh ayat, cuma murid-murid cuba masukkan 3 maklumat itu di ruangan yang telah dikosongkan. Keputusan Mesyuarat Kelab Sahabat Alam Taman Kuala Ketil telah membuat, murid-murid masukkan. Untuk makluman murid-murid, pelajaran kita pada hari ini masih lagi dalam unit 17. Cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 117. Jom belajar. Seterusnya, dalam aktiviti yang keempat, murid-murid dikehendaki menulis surat rasmi dengan lengkap berdasarkan maklumat dan gambar dan ayat yang telah murid-murid bina pada aktiviti yang ketiga. Di sini cikgu telah sertakan contoh surat rasmi berdasarkan perbincangan kita pada aktiviti yang kedua dan ketiga. Bermula dengan alamat penulis, kemudian garisan melintang, seterusnya alamat, nama dan alamat penerima surat serta tarikh, kemudian kata panggilan hormat dan juga tajuk surat. Selepas tajuk surat, murid-murid masukkan pula pendahuluan, kemudian isi bermula dengan nombor 2. Ada 3 isi, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Seterusnya, kita masukkan pula bahagian penutup. Kemudian tanda tangan dan juga jawatan penulis surat. Maka lengkaplah sudah karangan tentang surat kiriman rasmi berdasarkan kepada buku teks yang diberi.
Seterusnya, untuk latihan, untuk menguji kefahaman murid-murid, cikgu ada menyediakan soalan. Jadi, sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan soalan. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.